So kita pergi poin yang pertama. Hari tu kita dah belajar bagaimana nak membina parabola dengan elips. So hari ni kita terus fokus kepada konsep ketangenan. So apa yang dimaksudkan dengan tangent? Tangent adalah satu garis lurus atau bulatan. Okey, dia ada garis lurus atau bentuk bulatan yang bersentuh dengan bulatan atau lengkuk pada satu titik. Okey, maksud dia ada satu garisan, dia bersentuh lengkuk atau bulatan. Ini garisan dia bersentuh lengkuk atau bulatan pada satu titik. Titik ini kita namakan dia sebagai tangent. Garisan ni kita namakan dia sebagai garisan tangent. Boleh? So dia mesti bersentuh pada satu titik dekat sini. Okey, ada ketika juga lengkuk bersentuh dengan bulatan bersentuh dengan bulatan yang lain. Okey, contoh situasi dia yang gambar rajah 2. Okey, gambar rajah 2 ni bulatan bersentuh dengan bulatan pada satu titik. So titik ni kita namakan dia titik tangent lah. So bulatan yang keluar yang bersentuh ni kita panggil lengkuk tangent. Okey, ataupun bulatan bersentuh dengan bulatan yang lain. Okey, titik sentuhan ni kita namakan dia sebagai titik tangent. Okey, kalau yang titik bersentuhan tu dinamakan dengan titik tangent, okey, yang berserenjang dengan garisan tangent. Okey, ini garisan tangent, ini yang berserenjang. Berserenjang ni bila kita kata dia serenjang, dia mesti bersudut tepat 90 darjah. Yang berserenjang dengan garisan tangent sampai ke titik pusat lengkuk atau pusat bulatan, kita panggil dia garisan normal. Okey, biasa kita panggil dia, kalau pusat pergi ke lilitan bulatan, kita panggil dia jejari. Okey, tapi yang ni garisan pusat ke berserenjang dengan titik tangent atau garisan tangent, kita panggil dia garisan normal. Boleh ni? So ini titik pusat, ini titik tangent. So garisan ini kita panggil dia sebagai garisan normal. Boleh? Kalau dia kena titik tangent, kita terus cluekan dia sebagai garisan normal. Kalau tak ada titik tangent, hanya garis sentuh pada lilitan bulatan, kita panggil dia garisan jejari. Boleh? So kalau boleh ingat ni kalau jejari dia pergi lilitan bulatan. Okey, kalau garisan normal dia pergi ke titik tangent. Boleh? Boleh? Awak ada cuti lama lah. Okey, ini contoh konsep lukisan tangent. Yang ni yang saya katakan tadi lah. Ini garisan normal, dia akan berserenjang dengan garisan tangent. Bersentuh pada satu titik. Titik ni kita namakan dia sebagai titik tangent. Okey, yang kedua, lengkuk atau bulatan dengan bulatan bersentuh pada satu titik, kita namakan dia sebagai titik tangent kat sini. Okey, so yang ini dia punya garisan normal. Okey, yang ni lengkuk bulatan bersentuh dengan bulatan di bahagian luar. Dia bersentuh pada satu titik, kita nama dia titik tangent. So ini tiga situasi yang biasa awak akan tengok nanti.
So bila kita kaji sikit, kita kaji sikit pasal titik-titik tangent ni. Yang ni dia tak ada dalam buku. Saya buat kajian sendiri. So bila kita kaji yang ni, apabila pusat kita sambung dengan pusat, kita akan jumpa titik tangent. Okey, kita tengok ini pusat P, kita sambung dengan pusat P, and then dia akan pergi ke titik tangent dia. Faham tak ni? Okey, maksud dia dekat sini, kalau kita nak cari titik tangent, kita kena sambung pusat dengan pusat, baru kita dapat titik tangent dekat sini. Boleh? Itu kalau dua bulatan lah. Dia kalau dua bulatan. Okey. Ataupun daripada tangent, kita nak dapat pusat yang lain, kita kena sambung tangent dengan pusat. So contoh ni, ini titik tangent, saya sambungkan dengan pusat Q, saya akan jumpa titik pusat P dekat sini. Nampak? Boleh? Okey, yang konsep yang ketiga, pusat sambung dengan tangent, jumpa pusat. Ini pusat R, saya sambung dengan titik tangent T, and then dia akan berjumpa pusat S. Okey? So maksud dia, kalau kita nak cari bila bulatan tu dia bersambung bahagian luar, okey, kita nak cari titik tangent, katakan yang ni lah kita nak cari. Jadi titik tangent ni kita tahu dia tengah-tengah antara pusat dengan pusat. So pusat R dengan pusat S. So bila kita sambung pusat R dengan pusat S, kita akan dapat satu titik tangent dekat sini. Boleh? Okey, so kena fahamlah rumus ni. Senang je nak ingat. Pusat campur dengan pusat, kita dapat tangent. So kita yang ni bawa ke sini, kita dapat PTP. Maksud dia pusat dengan sambung tangent, kita dapat pusat. Okey, 2P 1T. So ingat rumus tu. Boleh? Okey, ini bulatan yang menyentuh sebelah dalam. So titik D ni kita panggil dia sebagai titik apa? Titik tangent. Okey, titik E ni titik tangent juga. Kalau dalam exam tu kita orang tak tulis titik, betul ke salah nanti? Macam mana? Kalau untuk E ataupun E, kita orang tak tulis titik, kita buat tangent. Tangent ni dia ada dua jenis, satu garisan tangent, satu titik tangent. Kalau bagi tangent tu salah lah. Faham tak? Boleh? Okey. So melainkan kalau dia buat garisan sini, so kat sini dia tunjuk titik tangent, sini dia tunjuk garisan tangent lah. So garisan tangent mesti ini garisan normal, dia mesti 90 darjah. Okey, clear yang tu? Okey, seterusnya, yang ni baru dia suruh lukis. Tapi soalan dia tak adalah semudah ni masuk PSA nanti. Okey, yang ni pun baru satu markah. Okey. So, soalan dia kat sini, dia suruh bina satu garisan bertangent pada bulat titik P. Okey. So, satu garisan yang bertangent pada bulat titik P. So maksud dia dekat sini, ini bulatan. Okey, and then dia bagi satu titik P dekat sini. Kita tahu titik P ke pusat ni adalah garisan nama apa garisan dia? Titik P ni titik tangent. So ini adalah garisan normal. So sifat garisan tangent ni, dia mesti
serenjang dengan garisan normal. So kita kena buat satu garisan serenjang dengan garisan normal tu tadi. Boleh? Boleh. Okey. So macam mana kita nak buat garisan serenjang pada titik P? Okey, yang pertama sekali, dari titik pusat kita sambungkan ke titik P. Okey. So bila dah ada garisan normal macam ni kat titik P, barulah kita boleh buat garisan serenjang 90 darjah, betul? So langkah kedua, kita ambil jangka lukis. Okey. Bawa ke titik P. Sebelum ni awak dah belajar kan macam mana nak buat garisan serenjang. Dah. Bawa ke titik P, kita buat lengkuk satu dekat kanan and then satu dekat kiri, jarak yang sama. Boleh? Okey, ini langkah apa? Pertama. Langkah kedua, so titik persilangan dekat sini saya labelkan ni sebagai titik 1. Ini titik 2. Titik persilangan ni. Okey, kenapa kita kena buat kanan kiri ni? Lengkuk biru ni. Kenapa kita buat kena kanan kiri? Sebab dia tak ada rujukan lagi kita nak buat garisan serenjang. That's why kita kena buat lengkuk kanan dengan kiri. So daripada sini saya ambil titik 2. Jarak dia mesti lebih daripada separuh. Maksud dia dari titik P mesti dia lebih sikit. Boleh? So daripada sini saya buat satu lengkuk ke atas. Satu dekat sini. Satu dekat bawah. Okey. Langkah jarak yang sama, kita ambil titik 1 sebagai pusat. Buat lengkuk 1, lengkuk 2. So nampak ada 2 titik persilangan dekat sini. So saya sambung titik persilangan ni. Ini adalah garisan serenjang. So garisan serenjang ni adalah garisan normal. Garisan tangent. Okey, ada soalan setakat ni? Belum. So awak nak buat dulu ke atau nak tengok saya? Buat tanggal. Awak buat tak ni? Buat. Okey, sambil saya ajar ni sambil awak buat. Boleh? Okey. Okey, boleh saya pergi ke lukisan seterusnya? Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 15. Okey, soalan 15 ni saya namakan dia sebagai aiskrim makan terus. Okey. Aiskrim makan terus. Kenapa nama dia aiskrim makan terus? Pertama sekali, kalau kita buat 2 garisan, awak tengok kat sini, dia nampak macam aiskrim. Betul? Okey, soalan biasa dia suruh buat 1 garisan je. Okey, so kita buat. Macam mana kita nak buat? Kalau jumpa bentuk garisan dengan bulatan, langkah pertama dia, awak mesti kena ingat separuh bulatan. Okey, hari tu awak dah belajar segitiga serenjang. Okey, betul, segitiga serenjang ke segitiga bersudut tegak? Segitiga serenjang pula.
Segitiga bersudut tegak. Betul? Hmm. Bila saya kata segitiga bersudut tegak, mesti awak kena ingat separuh bulat. Betul? Betul tak? Maksud dia bila dia suruh bina segitiga separuh bulat, okey, and then dia bagi hipotenus, awak kena buat separuh bulat. So daripada sini maka awak dapatlah segitiga tu. Betul? So ingat separuh bulat ni. Boleh? Boleh. Ini kalau nak lukis segitiga lah. Okey, hari ni kita masuk tajuk tangent. So ingat, bila dia nak melukis bulatan bulatan dengan garis lurus, apa yang awak perlu ingat? Separuh bulatan. Boleh? Okey, ingat separuh bulatan. So langkah pertama dia, daripada titik P sambung ke titik pusat ni. Ini langkah pertama. Okey, langkah kedua, bila kita ingat separuh bulat, mestilah kita kena buat separuh bulat. Ambil jangka lukis, bawa jangka lukis ke titik P, jarak dia melebihi separuh garisan. Okey, buat satu lengkuk ke atas, satu lengkuk kat bawah. Okey, untuk kita cari titik tengah. Nak buat separuh bulatan mesti kena ada titik tengah. Okey, kalau tak ada titik tengah, macam mana kita nak cari pusat? So daripada sini kita dapatkan titik tengah, satu atas, satu bawah. Boleh? So dari sini kita dapatkan garisan titik pusat kita dekat sini. So ini langkah nombor 1. Langkah nombor 2, cari titik pusat. Boleh? Okay, alright. So langkah ketiga, dari titik pusat yang kita dapat ni, okay, daripada titik tengah ni kita dah dapat pusat, kita buatlah separuh bulatan. So sebab tujuan kita cari pusat ni sebab nak dapat separuh bulatan lah. So ini langkah ke 3. Boleh? Okey. So bila kita buat separuh bulatan, kalau awak perasan, kita ada titik persilangan antara lilitan bulatan dengan separuh bulatan tu tadi. Okey. So titik ini kita namakan dia sebagai titik tangent. Okey. So apabila kita jumpa titik tangent dari titik P, dari titik P kita makan terus pergi ke titik persilangan tu. Boleh? So ini langkah ke 4. Okey, jelas ni? Okey. Jadi apa yang awak belajar daripada untuk lukisan ni?
Kalau awak nak buat garisan tu sebelah atas, okey, nampak sebelah atas, jadi awak punya separuh bulatan tu pun sebelah atas ni, betul? Okey, jadi kalau nak buat garisan sebelah bawah macam ni, jadi kita punya separuh bulatan tu mesti sebelah bawah. Boleh? Okey. Pusat dia sama tak sama? Sama. Pusat tetap sama. Cuma lengkuk bulatan ni saja yang jadi berubah. Okey? So, awak boleh buat untuk garisan tangent sebelah bawah ni. Boleh buat tak? Yang mana? Soalan 13 tu. Ni soalan 15 ni. Ni 15 ke 13 ni? 15. Awak buat soalan mana ni? Salah, yang kan cikgu rujuk soalan yang kedua. Okey, so sekarang ni katakan soalan dia. Dia suruh awak buat satu garisan dekat bawah ni. Awak boleh buat ke tak boleh buat? Boleh ke tak boleh? Boleh. So kat sini dia ada dua option. Okey, so untuk latihan hari ni saya memastikan awak siap yang garisan bawah. Boleh? So ni latihan tambahan. Okey. Boleh kita pergi soalan seterusnya. Okey. Laila, siapa Laila? Ada masalah yang ni? Tak ada, dapat. Dapat dah. Nak kira, nak buat garis ni. Okey. Kemudian kita pergi ke soalan yang ini. Kejap. Okey, yang ini, yang tadi ni saya bagi nama dia aiskrim, makan terus. Apa yang dimaksudkan dengan makan terus tu? Bila you dah jumpa titik tangent dekat sini, you terus je garis. Okey? Boleh? Boleh. Itu maksud dia aiskrim makan terus. Aiskrim tu maksud dia bulatan dengan garis. Okey, kalau makan terus tu maksud dia dari titik luar ke titik tangent kita garis sahaja. Boleh? Okey, yang separuh bulatan dengan bulatan asal ni, itu titik tangent. Okey, tu aiskrim makan terus. Yang kedua ni kita namakan dia basikal kena tolak. Kenapa basikal? Kalau you tengok gambar rajah ni, dia ada dua roda and then ada satu garisan ke atas ni. Boleh? Dia macam basikal. Boleh? Okey, kenapa kena tolak? Nanti saya ajar macam mana nak dapatkan lukisan ni. Okey, kat sini dia suruh bina satu garisan bertangent kepada dua bulatan secara luar. So maksud dia dua bulatan secara luar ni, ini dua bulatan tu tadi, bulatan 1, bulatan 2, and then dia suruh kita bina garisan dekat atas ke bawah ke, kaedah dia sama. Yang kat sini dia suruh bina satu garisan sahaja. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, bila kaedah yang macam ni, bentuk macam ni, benda dia sama, pusat kita sambung dengan pusat. Okey, kita ingat balik yang masa kita belajar hari tadi, PTP. Nak jumpa tangent, pusat mesti sambung dengan pusat. Boleh? So, pusat sambung dengan pusat, dia akan jumpa tangent nanti. Okey? So, bila pusat sambung dengan pusat, awak nampak ada garis lurus. Bila garis lurus, mesti ada separuh bulat. Boleh? So, daripada sini kita dapatkan dia punya titik tengah. Dapatkan dia punya titik tengah. Ambil titik
Ukur jarak, pastikan dia melebihi separuh, baru kita buat lengkup atas satu, dan lengkup bawah satu. Kemudian jarak yang sama, pergi ke titik pusat lagi satu, atas satu, bawah satu. So yang ni baru kita dapat titik tengah dia. Okey, so bila dapat titik tengah, kita tengok awak nak buat bulatan kat mana. So kita buat bulatan kat atas, nanti awak siapkan bulatan atas dengan bawah. So bila dapat yang ni, kita buat separuh bulatan. Boleh? Okey. So saya ulang balik. Yang pertama kita buat garisan ni. Yang kedua kita dapat titik tengah. Yang ketiga dapat separuh bulatan. So bila separuh bulatan macam ni, okey, dah dapat dah titik tangent ni? Belum. Okey, macam mana dia katakan belum? Kalau tengok sini, basikal kena tolak. Kalau tadi dia hanya ada satu bulatan, bila ada satu bulatan, dia makan terus. Kalau ada dua bulatan macam ni, awak kena tolak. Maksud dia 35 kita tolak dengan 20. So dapat berapa? 15. So ambil jangka lukis, ambil pembaris 15 mm. So ukur pembaris kat sini. Okey, bawa pembaris dekat sini, ukur 15 mm. Okey, dapat ni 15 mm. Nampak? So ambil jangka lukis tadi, pilih pusat ataupun bulatan yang besar ke yang kecil. Bulatan yang kecil. Okey? Yang kecil ke yang besar ke, rasanya tak ada masalah. So ambil bulatan yang kecil, kita buat bulatan dekat sini. Boleh? So ini langkah ke 4. So bulatan yang kita buat warna hijau ni, yang bersilang dengan separuh bulatan. Okey, yang bersilang dengan separuh bulatan, saya ambil pusat dia, sambungkan ke atas. Nampak tak? Saya ulang balik sekali. Dari pusat bulatan, saya pergi ke titik persilangan ni. Nampak? Okey, boleh? Dari pusat bulatan, saya pergi ke titik persilangan. Lepas tu saya panjangkan sampai kena ke bulatan luar. Boleh? Okey. Itu garisan pertama. So ini titik tangent yang pertama. Okey. Nak dapat titik tangent yang kedua, ambil set square. Letak dekat sini.
And then kita buat apa? Kita buat garisan. Ambil lagi satu, alamak. Okey, saya bawa kat sini. Satu. Biasa kalau saya buat macam ni untuk garisan apa ni? Garisan. Kalau pecah-pecah tu. Garisan selari. Garisan selari. Saya tak cakap pun lagi, mana boleh pecah. Kejap. Okey. Apa buat macam ni? So, saya buat garisan selari. Boleh? Okey, saya buat garisan selari. Okey. So, bila dah dapat apa-apa ni, set square ni dia rapat, baru saya movekan ke atas ni. Okey, saya movekan ke atas sampai dia kena dekat titik pusat ni. Boleh? Boleh. Okey, dia sampai ke titik pusat ni, kita pun dapatkan garisan selari yang ini. Nampak tak ni selari ni? Ini satu. Ini satu. Nampak selari? Okey. So, titik persilangan garisan selari ni adalah titik tangent. So, kita sambungkanlah titik tangent dengan titik tangent. Boleh? Boleh? Boleh. So, apa yang dimaksudkan dengan kena tolak ni? Maksud dia, awak ingat, kalau basikal, takkan kita nak makan, betul tak? Basikal mesti kena tolak. Boleh? So, yang dimaksudkan dengan kena tolak ni adalah perbezaan jejari bulatan. Boleh? Okey. Okey. So, ini kalau kita nak buat garisan sebelah atas. Kalau nak buat garisan sebelah bawah, yang mana kita kena ubah? Separuh bulatan ke bawah. Separuh bulatan ke bawah. Lagi? Buat garisan selari. Garisan selari ni. So, maksud dia garisan selari tu mesti belah bawah, sebab bulatan dia sebelah bawah. Betul? Betul? Betul. Okey. So, yang ini awak kena siapkan. Basikal kena tolak garisan belah atas dengan garisan belah bawah. Okey? Clear? Ya. Okey. Yang ini dia ada dua bulatan pula. Tapi bulatan dia suruh bina garisan yang bersilang. Kita namakan dia cermin mata. Okey? Tadi yang ini basikal. Yang ini cermin mata. Tapi cermin mata ni kita tak boleh makan, kita tak boleh tolak. Kita kena tambah power. Okey?
tambah power. So bila tambah power, ingat perkataan tambah. Kalau yang ini tolak, maksud dia dua jejari ni kita tolak dia punya jejari. Kalau ini maksud dia kita tambah dia punya jejari. Boleh? Boleh? Okey. So kaedah dia sama juga. Kaedah dia sama juga macam tadi. Yang tadi mula-mula kita sambung pusat dengan pusat. Boleh? Lepas tu kita dapatkan apa? Titik tengah. Titik tengah. Okey, kita dapatkan titik tengah. Kita dapatkan titik tengah. Sini saya bawa kat sini. Daripada sini so lepas kita dapat titik tengah, kita buat separuh bulatan. Okey, two step biasa. Sama je macam tadi. Okey, seterusnya pun kaedah yang sama. Kita ambil jejari 35 dengan 20. Okey, jejari dia mesti kena tambah. So 35 campur 20 kita dapat 55. 55. So kita ukur 55 cm milimeter dekat sini. Okey, 55 dekat sini. So yang ini saya bawa, saya ambil warna hijau. Okey, saya bawa dekat pusat dia, and then saya buat separuh bulatan. So you nampak tak persilangan antara garisan biru dengan hijau, separuh bulatan dengan hasil tambah jejari dia. Kita jumpa dekat sini. Boleh? Nampak persilangan dia situ. So daripada situ kita ambil pusat, sambung dan terus kepada persilangan tu. Nampak? Okey, jelas? Jelas tak jelas ni? Tengok yang 55 darjah tu tujuh dekat 20 tu. Sorry, 55 darjah. Yang 35 kan tambah 20. Yang 5. Dekat bulatan ketiga. Guna? Itu bulatan ketiga yang Bulatan kecil. Pasal dia tak cukup panjang Dia sebab apa dia jadi macam ni? Sebab kat sini lukisan dia, kalau saya kira kat sini, saya ukur ni saya ukur ni, sini kalau tengok lukisan ni 60, 65, 62.
Sebab tu awak tengok bulatan ni dengan bulatan ni. Ini bulatan ni berapa tadi? 55. Apa 65? 55 lah. 35 campur 20 kan? Jadi 55 kan? 35 campur 25. Campur 20. Betul 55. So tengok bulatan 55 ni dengan bulatan 35 ni sama besar, betul tak? Hampir. Betul? Sepatutnya yang ni lagi kecil lah. Yang ni besar kan? Betul? Saya buat lengkuk hijau ni guna ukuran. Boleh? That's why dia ni tak sama besar. Sebab bila saya ukur yang ni 60. Nampak ni dia tulis 60 ni. Nampak? Okey. That's why tak sama besar. Tak sepatutnya besar macam tu lah. Okay. So cara dia mana tadi ya? Mula-mula tadi kita buat separuh bulatan, cari titik tengah. Yang kedua kita dapat separuh bulatan. Yang ketiga kita tambah nilai jejari dia and then buat bulatan. Betul? Yang keempat kita sambung pusat ke titik persilangan ni. Okey? And then kita panjangkan terus. Boleh? Boleh? Okey. Okey. So kat mana satu titik tangent? Titik A ni ke atau titik B ni? Titik B. Boleh? So garisan pusat ke titik B kita selarikan. Tadi kita buat selari kan? Lepas tu yang ni pun kita buat selari juga. Okey, saya buat selari. Okey, saya ambil yang ni. Saya selarikan kena ke yang ini. Boleh? Ya. Okey, so daripada sini saya garis selari. Okey, and then titik tangent yang kedua yang ini. Boleh? Ini titik B dengan titik C. So B kita sambung dengan C, maka kita dapatlah garisan tangent. Boleh? Kalau tengok C ni dia tak tepat, betul? Betul? Sebab apa? Macam saya kata tadilah, ukuran ni sepatutnya 35, betul? Tapi lilitan bulatan ni dia buat 60. Boleh? Boleh? Okey. That's why dia jadi lukisan dia tak tepat. Okey? Boleh ni? Boleh. Okey, so hari ni saya nak awak siapkan sampai jadi cermin mata ni. Boleh? Esok kita next class kita sambung lagi. Next class kita nak buat lagi apa? Buat 2 kali seminggu. Buat 2 kali seminggu pun okey. Kita nak belajar ni, kita tak perlu pulun. Tahu pulun? Kita pulun satu hari semua banyak-banyak. Faham tak? Kita ambil belajar sikit-sikit, janji benda tu jadi amalan terusan. Faham tak? Baru senang masuk dalam kepala. Boleh? Boleh. Kau nak terus lagi ni? Sampai pukul 10 hari. Sampai pukul 10 dah ni.
Okey, kita stop sini dulu. Boleh? Kita check dulu lah. Ha? Kita stop sini ya. Next class hari nantilah kita bincang hari apa. Okey. Ada soalan setakat ni? Okey, tak ada. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.